Kerap kali dalam dunia EV ni kan, kita diberikan kenderaan-kenderaan yang overcomplicated, terlalu berkuasa dan mempunyai terlalu banyak ciri-ciri yang kita tak perlukan. Berbeza dengan kereta traditional ICE yang di mana sekarang kita mempunyai mungkin banyak pilihan kereta-kereta yang basic, kereta-kereta yang mampu milik, yang tidak mempunyai ciri-ciri yang terlalu lebih yang kita tidak perlu dan yang kita tak mau, we don't want to pay for it. Sebenarnya kali ni aku bawa Omoda E5 ni ke Kota Baru nak testing charging infrastructure, pergi ke Kota Baru lah. Jadi kereta ni dia punya range tu agak okey juga. Kita boleh berhenti sekali lah sebenarnya kalau kita nak. Tapi kali ni kita berhenti 2 kali sebab kereta agak berat yang kita bawa pun agak laju, kereta penuh, ada 4 orang. Dan saya bawa pun agak macam biasa lah, speed 120, 110. So dia makan bateri sikit lah. So kita berhenti di Gambang untuk first stop. Kereta pun keluar KL pun tak full charge, ada dalam maybe dalam 80%. So kita charge di Gambang dan kita pergi ke Parker, dan di Parker kita charge bagi penuh supaya boleh sampai terus ke Kota Baru. So kereta ni sebenarnya realistik, kalau you nak balik ke Kota Baru boleh berhenti sekali saja dekat Parker dan boleh terus sambung perjalanan ke Kota Baru. Tapi menariknya masa tu kita pergi tu dalam 2 bulan lepas, bulan Ogos macam tu, banyak infra tengah dibina, tapi masih lagi belum siap. Tapi apa yang dah siap tu sudah cukup untuk kita boleh sampai ke Kota Baru dengan EV yang mid-range macam ni. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi kereta ni. Sekarang ni dah mula ada kereta-kereta dalam dunia EV yang juga menawarkan package yang simple, package yang tidak terlalu berkuasa pada harga yang agak berpatutan. Dan antara kereta yang sekarang menawarkan harga-harga tersebut adalah kebanyakannya produk daripada China. Dan di belakang saya ni, macam apa kenal, ialah Omoda E5. Dan ini salah satu kereta yang saya sangat berkenan sekarang. Jadi Omoda E5 ni kalau kita tengok daripada luar, memang ianya adalah body yang sama dengan Chery Omoda 5 biasa tu. Dan cuma dia ubahkan depan tu, dia bagi nampak a little bit more in keeping dengan dia punya EV. Maksudnya tak ada grill lah, dia buang grill. Dan grill tu jadi tempat di mana dia pasangkan the charger punya receptacle. Dan kat bawah grill tu pula tak ada apa, semua bertutup, kemas, kecuali ada under breather, di mana kat situ dia ambil udara untuk penyejukan ataupun pengawalan suhu untuk dia punya aircon dan juga bateri dan motor dan sebagainya. Selain daripada tu, muka dia clean, muka dia simple dan mempunyai gaya reka bentuk yang baru, di mana lampu tu berada di bahagian bawah dan bahagian atas hanyalah kemasan dan juga lampu positioning ataupun daytime running light, mungkin daytime running light. Kat tepi pula sama seperti macam biasa, cuma perbezaan dia yang paling jelas kita nampak ialah sekarang rim dia tu adalah flat. Dia mendatar dan tidak ada cembung ke dalam, sebab ini adalah satu cara untuk memaksimumkan kecekapan aerodinamik. Aerodinamik ni sangat penting untuk kereta elektrik kerana kita kena mengaku bahawa teknologi ni masih lagi dalam pembangunan. Peringkat-peringkat terakhir pembangunan dia dah matang dah sebenarnya, tapi nak menjadi satu ciri mass market, dia ada sikit lagi lah, beberapa langkah lagi yang perlu dilakukan. Dan untuk menjadikan kereta-kereta ni semua kereta-kereta mainstream dan selalu kita nampak, ataupun inilah kereta-kereta yang akan mengganti dengan kereta-kereta ICE, ada beberapa step lagi yang perlu diambil. Sebelum kita cerita tentang apa-apa step tu, mari kita tengok sikit apa ada dekat depan kereta ni, dekat bawah bonet. Macam kebanyakan kereta elektrik, Omoda E5 ni ada ruang simpanan barang ataupun front trunk yang okey lah, yang ni tak besar lah, tapi cukup lah kalau kita nak letak kita punya charging cable, granny charger dan sebagainya. Dan benda 3 lah biasa kat depan ni yang ada untuk kita jaga, windshield washer fluid, yang ni ialah coolant, dan kat atas ni ialah brake fluid container. Dekat dalam ni, ini dia punya 12 volt bateri. Aku saja biar dia running. Kau dengar sekarang bunyi cooling ni untuk dia punya aircon lah, tengah running. Tu dia punya elektrik kompresor motor dia kat dalam tu.
Dan motor elektrik dekat bawah ni lah, benda ni front wheel drive. Ini dia punya battery management system dia lah, BMS dan apa sebagainya, semua ada dekat sini lah, dengan dia punya mungkin all the control system untuk motor juga dekat situ. Ni dia punya fuse box lah, fuse box kat situ. Jangan tembak air, dia kata kan, nampak But other than that, this is typical of semua kenderaan-kenderaan elektrik sekarang. And it's a simple car, single motor, tak begitu banyak horsepower, tapi cukup untuk menjadikan kereta ni rasa bertenaga. And aku tak ada bawa kereta ni dan terasa macam kereta ni tak cukup power. In fact, kalau setakat kereta-kereta biasa ICE tu, this is far more responsive lah, but that's the nature of electric cars. Boot kereta elektrik ni typically dia ada sikit masalah sebab bateri banyak ruang pakai, jadi boot dia tu tak begitu besar sangat lah. And keduanya, kereta elektrik ni typically dia tarik wheelbase panjang. Dia tarik wheelbase panjang kerana seat ni dia terhad ruang dia kerana ada bateri kat bawah. So dia tengah tarik wheelbase jadi panjang, bila dia tarik wheelbase jadi panjang, ruang boot ni tak begitu besar. But that's okay lah, it makes the cabin very spacious. Dan kat bawah ni dia bagi dia punya granny charger dan all the charging punya accessories, dan of course ada tire reinflator lah kalau bocor kan, dan all the usual equipment. Tak ada spare tire. Ada 12 volt punya outlet, and that's about it at the back. Datang dengan power tailgate tu. Kereta China ni dia memang ciri-ciri macam ni, menang kat mereka, power tailgate semua tu dan sebagainya. Ruang belakang kereta ni mencabar sikit lah macam saya cakap tadi, sebab bateri kat bawah lantai. Bila bateri tu dah habis ruang dia dekat bawah lantai, maksudnya kursi ni bila dia dah turun habis, saya nak masukkan kaki bawah kursi pun cukup-cukup ngam-ngam, sendat-sendat dah. Kalau you pakai kasut dan kasut tu besar, memang tak boleh masuk kaki bawah ni. Kalau you pakai slipper mungkin boleh, tapi dia berbuah padding lah kat sini, so kalau you nak force your feet in, tak berasa sakit lah. Now this is normal untuk semua kereta elektrik, kerana bateri tu dia makan ruang lebih kurang banyak ni lah, 6 inci ya maksimum pun. Dan ini dia mengangkat lantai kereta ni. Kalau you perasan, saya tunjuk seat kat sini, you tengok ni, dia punya tebing ni cukup rendah. Kalau typically tebing ni mungkin turun bawah lagi 2-3 inci, tak ada dah, tebing tu dah tak ada dah, sebab memang bawah ni penuh dengan bateri ni. So that's kenapa kereta elektrik dia kena wheelbase dia kena panjang, sebab kita duduk ni agak rendah berbanding dengan lantai. Tengok, jarang SUV kita duduk di mana kaki ni terangkat lah, sebab SUV selalunya besar kan. But this is what happens in most electric cars, even among the best of them. Tak kira lah you cerita Tesla Model Y ke, Model 3 ke, any of the normal size car, macam ni rupa dia. The only time when you tak ada masalah ni bila you dapat kereta-kereta elektrik yang tinggi-tinggi sikit. That's why kita nampak setengah kereta elektrik, contohnya macam Smart #1, dia tinggi. Semacam Hyundai Ioniq 5, bumbung tinggi. Sebab tu kenapa dia buat macam itu ialah kerana memang dia memerlukan ruang kepala. That's why the Tesla Model Y jauh lebih selesa seat duduk belakang daripada Model 3. Sebab bila Model Y tu bumbung dia tinggi, dia boleh angkat seat ni dan kepala kita tak belagar. Ini tengok, saya kalau sandar ni sikit lagi nak belagar ni, so seat ni dia bukan tak, macam mana tak boleh nak angkat dah lah, kecuali dia kena angkat the whole roof sekali, and that would give it all the wrong proportion. So bila every time you masuk dalam kereta elektrik, every time you tengok review kereta elektrik, typically dia akan cerita benda yang sama, iaitu tentang relationship antara kursi dengan lantai. Okay, macam ni lah. Dalam kereta ni aku memang suka. Aku tahu lah mungkin setengah orang kata putih ni susah nak jaga ke apa ke. Wah, cantik. Nak cantik memang kena susah sikit lah nak jaga. Apa pun dia punya material ni sebenarnya aku berkenan sangat. Kau tengok atas ni berbalut macam jahit. Aku tak tahu real leather ke fake leather, but whatever it is, it still looks really nice and it's soft touch, and all this contrast stitching nampakkan kereta dia macam mahal. Yeah, this is probably not real wood. Dan memang rasa pun macam bukan real wood, tapi it looks so nice. And dia ada metallic finish kat sini all the way. Dia nampaknya macam mahal kan, macam Mercedes punya style Burmeister ni. Tak kisahlah kau kata nak tiru ke apa ke, but what I'm getting is something yang ada coherence. This dark blue, royal blue, Ming blue, whatever blue kau nak call benda ni, dengan this light grey, memang buatkan aku rasa lah color coordination cabin ni best. Dan
aku suka juga. Dia bukan warna hitam roofliner dia. Malaysia ni ramai orang kata sporty roofliner hitam, tapi aku tak suka sebab kereta nampak sempit. Yang ni dah dia bagi roofliner putih, ada pula sunroof, lagi lapang. Okey, cik korang tengok skrin tengah ni. Skrin tengah ni besar, yang ni sama besar dengan yang ini. Aku rasa silap dia dekat sini ialah skrin ni besar. Aku kata mesti kenapa pula silap besar? Bukan masalah apa. Bila skrin ni besar tu comedah. Tapi masalahnya tepi ujung ni tak nampak dah. Ni tak nampak. Ni semua tak nampak ni. Jadi kau tengok apa yang dia blocking. Sini tak ada apa, tapi sebelah sini nampak tak apa signal yang dia blocking. Ni tak nampak, ni tak nampak, ni tak nampak. Aku tak tahu ni apa, tapi ini mesti washer lah ni. Tapi tak nampak. Some of the indicators tak nampak. So aku lagi suka macam setengah kereta dia buat skrin yang lebih kecil je kat bawah ni. Padatkan maklumat tu dekat situ, because I think that's a better way. Yang dia tak ada blocking apa-apa. Yang kat tengah ni okey dah. Cuma saya rasa dia punya graphic user interface ni boleh improve lah. Walaupun aku suka style dia orang Dia ada letak macam gambar gunung-gunung, gunung ganang kat belakang ni, yang akan berubah bila waktu malam akan ada bintang-bintang dan nampak cantik lah. But secara keseluruhan the screen is kind of okay, not the fastest screen. Kau tengok kadang-kadang tu ada juga dia punya lag, apa delay dia tu. Kan? Not the fastest screen, tapi it has all the information. Dan even ada onboard navigation kat sini supaya kita boleh gunakan, tak payah guna. Selain daripada tu, semua butang-butang function semua kat situ je lah. Yang ada dekat tengah-tengah ni hanyalah untuk on-off aircon, front demister, rear demister, dengan hazard light and then driving mode. Kalau aku tekan driving mode ni, kau akan nampak kat situ dia ada berubah daripada normal, sports dan Sport eco. mode. Paling Easy best mode. cara untuk rasa the 3 different mode ni ialah bila kau drive, kau ada partial throttle, start kat eco, dan bila kau tekan dia masuk ke normal, dia akan tarik sikit. Bila kau tekan ni sekali pergi sports mode, dia tarik lagi kuat. So macam tu kau boleh rasa sebenarnya dia adjust throttle response, which means they probably adjust power output lah. So that is the difference. Memang ada actual difference between the 3 different power modes. Dan juga yang kau akan nampak kat sini akan berubah. ECL mode, normal mode, Tu ada Sport punya mode mode. dia berubah. Yang ini kan tulis 175 ni. Yang ni ialah the apa tu orang panggil kiraan dia. Kita boleh pilih tau setting ni. Kat sini kan, energy setting, other setting. So yang ni sekarang ni dynamic cruise Kau tengok dia at 175 ni dynamic. Dynamic ni maksudnya diikut sejarah aku punya pemanduan lah. Dikira kalau aku bawa macam aku bawa 175. Tapi kalau tekan WLTP, ialah this is the standard yang datang daripada kilang yang kata 420 km tu. Yang ini dynamic ni ialah macam aku bawa dapat dalam 350, 360. So that's why dia akan turun sikit. Dan kalau yang WLTC tu dia naik sikit, sebab itu dia punya kiraan standard piawai dia. Bila kita tekan brake pedal and everything comes on, tadi tu meter tu maksudnya is on accessory punya mode lah. Sekarang ni dah completely on dah. Semua benda dah boleh hidup, kereta dah boleh bergerak dah. Aku nak tunjuk ni meter je sebenarnya. Okay, so meter dia ni aku suka sebab dia tak conventional. It doesn't look like a typical meter. And sekarang ni kita tengok sebelah kanan ni ialah trip punya maklumat. Ini speed dengan power output punya maklumat dan bateri dan sebagainya sebelah sini. So bateri ni the range sekarang yang saya tunjukkan ni ialah dengan kita punya dynamic range Dan yang saya nak tunjuk lagi satu ialah ni meter ni. Kita boleh pilih sebelah sini nak tunjuk apa. Trip A ni tunjuk kita punya trip A. Sekarang ni dia bila start balik dia 00, and then that's the consumption lah. Trip B, this is the entire yang ada sejak reset. Saya tak lupa nak reset. Saya punya lebih kurang dalam 1007 ni saya punya lah. Yang 1000 lebih tu bukan saya punya average speed. Nampak tu bukan tinggi mana pun secara puratanya. Dan yang ketiga ialah dia tunjuk navigation. Navigation ni dia tengok whole to full screen map. So maksudnya kalau kita tekan butang ni lama hold, sekejap dia kena tu dia pergi ke full navigation map. So sekarang ni
dia tak ada navigation tau. Sekarang ni hanya map biasa saja. Tapi katalah saya pilih dekat sini, saya nak pergi ke satu tempat lah. Katalah kita nak pergi ke Bangsa. Dan saya tekan go. Dia tengok dia akan berubah di sini ya. Dia akan cari. Ni, tekan go. Suddenly nampak? Dah berubah. Dua-dua ni tunjuk benda yang sama. Nampak? Tapi sekarang, saya dah ada full information dekat sini. Dan kalau saya punya passenger nak tengok benda lain, dah tak ada masalah, tukar. Saya masih lagi ada maklumat yang penuh di sini. Dan what is nice about this little map ataupun this little display ialah dia ada bagi close up view dekat sebelah kanan ni untuk you tengok dengan lebih jelas lagi. So dia akan bagi tahu sini ada macam junction dan dia akan bagi, bila kita datang dekat tu dia akan bagi distance yang lebih rapat, yang lebih besar. So memudahkanlah. Tapi yalah, you kena turunkan mata you tengok lah. The ideal situation would be kalau benda ni dia projected dekat sini sebagai head up display lah. But I think that's asking a little bit too much for a car at this price range. But I do like this map display, which I think is something yang need to become more prevalent and more widespread. And I think it will become more widespread lah. Cuma isu dia macam biasa, skrin ni besar sangat dan dia tutup lah kiri dan kanan tu. Ya, sound system Sony ya kereta ni. Yang ni, yang high spec ni Sony sound system. So dengan Sony punya sound system ni, it's quite good lah, very decent. And kat bawah ni butang-butang kawalan untuk buka charger flap, fog lamp, rear fog lamp, dan juga dia punya rear tailgate. Kereta ni ada auto high beam. So bila kita dah bawa, bila malam kita tolak ini pergi ke high beam, dia akan keluar auto high beam punya lampu indicator dekat situ. So then you'll get auto high beam. Hari tu saya duk bawa, saya duk pening kepala, kenapa yang warna merah? Sebenarnya ni warna merah sebab satu bar. Kalau dia 2 bar ataupun 3 bar, dia jadi kuning, lepas tu dia jadi biru, tak silap saya. So secara kita set bar ni jarak ni lah sebenarnya, jarak ni. Nampak tu? Bila ada 3 bar, dia jadi kuning lah. 2 bar pun orange, merah. So merah, orange, kuning. Kuning paling selamat lah. But still cautious. The choice of colour is quite interesting lah. It's still at yellow. Dia tak green dia mesti yellow. Still a cautionary indicator on your instrument. Okay, now I want to talk a little bit about dia punya whole driving experience. Jadi kali ni saya bawa kereta ni jauh. Saya bawa pergi ke Kelantan, Kota Baru, Kuala Terengganu dan balik ke Kuala Lumpur. Kemudian kereta ni pusing KL lah. Sekitar dapat dalam 1,500 kilometer juga sepanjang tempoh kereta ni dengan saya. Dan pengalaman yang paling berharga ialah bila kita memandu ke Kota Baru dan Kuala Terengganu, di mana kita berjaya menunjukkan bahawa boleh pergi dah sampai ke Kota Baru pun. Dan kereta ni dengan dia punya range, real world range of about 360 dekat tangan saya, walaupun dia janjikan 420 tak silap saya kalau full battery ikut WLTC, tapi kalau saya bawa dapat dalam 360 macam tu lah. Dan dengan 360 km tu maksudnya saya boleh bawa kereta ni dengan sekali berhenti charge. Iaitu kalau saya bawa betul-betul dan saya pedal, time masuk pedal tu tak bawa terlalu laju. Kita bawa macam biasa-biasa, saya boleh sampai ke Pakar Senapai. Sampai ke Pakar Senapai, duduk situ, you charge sampai 80% dan you boleh teruskan perjalanan ke Kota Baru Senapai. Sebab Pakar Kota Baru is 240 km. Kalau 80% pun out of 360 tu bolehlah sampailah. Kan, saya rasa boleh sampailah 300 km to 80 tu sampailah. So ada sikit margin. Kalau saya charge sampai 90% lah dekat Pakar, which is what we did hari tu, charge sampai 90%. Bila saya boleh sampai ke Kota Baru, ada dalam 60-70 km lagi dalam tangki. So quite comfortable and kita boleh relax, bawa pun tak begitu stress. So apa yang saya dapati ialah kereta ni atas lebuh raya, dia punya energy efficiency dia tak begitu cantik. Dia memang tak suka duduk di lebuh raya. Tak begitu cantik macam mana. Maksudnya dia lebih kurang 17 lebih 18 macam tu. Kadang-kadang sampai naik ke 19 dekat kilowatt hour per 100 km.
that's not like a super bad number, tapi not super great lah, sebab lebih kurang dalam 5 lebih kilometer per kilowatt hour. Not fantastic but not bad. Cuma bila kita masuk ke jalan biasa, dia akan boleh turun ke 15 lebih. Dan sekarang ni bila saya dah bawa dalam pekan, dia dah turun balik ke 15 lebih. 15.1, 15.2, 15.5 kilowatt hour per 100 km, which is almost 7 km per kilowatt hour, which is a very decent number. So in this format of battery, OBS, battery management system, motor dan sebagainya, dia lebih suka berada di jalan biasa, sebab maybe motor dia punya efficiency is not designed for constant highway. It's more compromised untuk more town use. And I think this is why kalau kita tengok WLTC ataupun Chinese car numbers, they tend to have numbers yang macam optimistiknya. Macam mana kau boleh number boleh optimistik macam tu? Because WLTC punya cycle memang design for lower speed. Sebab dekat China, they don't spend a lot of time on the highway, I guess. Duduk dalam town banyak, and dia orang tak bawa begitu laju. So that's the numbers yang you tengok tu, maybe not reflective of kita punya driving nature dekat sini. But as a personally, you boleh adjust dia punya apa orang panggil tu, odometer range dia tu, mengikut you punya dynamic ataupun pakai WLTC. So bila you tengok dynamic, you akan very accurately reflect you punya driving style and your typical consumption. And the other thing is that I think Malaysia kena start to develop kita punya own testing standard untuk kereta elektrik, supaya kita ada satu reference yang lebih tepat. Macam sekarang ni, everybody kena rely on US punya Department of Environment, DOE punya numbers, nak dapatkan satu range yang tepat, ataupun range yang paling strict lah. So kalau kita tengok, kita kena ada satu. The Europeans have one, we need to have one, sebab dia punya driving dynamics of the car will be quite different. Contoh bila kita bawa macam Tesla ke ataupun 800 volt cars dan yang lain-lain tu saya bawa tu, nampak dia punya variation tu tak begitu banyak sangat. Volvo XC40 contohnya, dia punya variation tu tak begitu banyak, tapi mungkin dia optimize better for both, so there's compromise somewhere lah, aku tak nampak kat mana lah. Dan Volvo tu pula pun sama juga macam kereta lain, above 120 then the numbers start to go crazy. So mungkin dia optimize for up to 120, this car mungkin dia optimize up to 100. But when you go in town, dia punya improvement is quite dramatic and quite obvious. As a whole, aku rasa the Omoda E5 is memang a very good option untuk somebody looking for their first EV, tapi nak satu yang agak besar and has a bit more practicality. Now, I don't know whether masa untuk kita beli EV sebagai the first car and only car tu dah sampai ke belum. Saya kira ianya masanya dah sampai untuk mereka-mereka yang berani lah, yang mahu menjadi pelopor. Tapi untuk kebanyakan orang, masa tu belum sampai lagi, kerana bilangan charger yang kita nampak tu belum cukup banyak untuk memberikan kita keyakinan dan ketenangan. Range anxiety ataupun kegusaran mengenai jarak baki memang satu yang real sebenarnya. It is a real anxiety. Memang kita akan berasa gusar tersebut. Kita akan kerap tengok meter tu, especially kalau kita outstation di mana jumlah charger tak banyak. Kalau kat KL tu tak adalah susah hati sangat, sebab kita typically tahu kat mana charger yang kita nak ada dekat dengan rumah kita ke ataupun tempat kerja kita dan sebagainya. So anyway, kita dah charge kereta dekat rumah, so kita tak risaulah. Kita usually have sufficient and ample power to get around. Tapi kalau kita outstation, that is the real thing. And kalau you bukan somebody yang very meticulous with your planning, and you suka just redah-redah macam tu je, dia lebih mencabar lah. Bukan tak boleh buat, boleh. You nak redah ke mana pun sebenarnya dah boleh dah sekarang. Kalau nak pergi ke utara dan selatan, pantai timur agak mencabar sikit. Tapi kalau you nak ke pantai timur, you kena start dengan at least 80% charge. Then you sampai Gambang you charge, and then you dekat Parker you charge. Kuala Terengganu pun dah ada charger, Kota Baru dah ada charger, Kuantan of course dah ada charger.
So it's not something yang impossible even for East Coast. For ke Penang dan juga ke selatan dah memang tak ada isu lah. Ke selatan I think every 60 kilometers dah ada charger, so not an issue at all. Ke utara pun tak banyak isu sangat sekarang. Ulu Bernam ada, Tapah ada, Simpang Pulai ada, Ipoh ada beberapa, Bukit Gantang ada, Sungai Perak pun ada. Keluar lepas pada tu, of course di Juru pun ada, dan di Penang ada lah. Di Sungai Petani belum ada, di Alor Setak ada dah charger yang DC. So actually dah mula boleh, tapi kena ada mindset sebagai pelopor. Kalau you masih belum ada mindset sebagai pelopor, kereta ni kekal sebagai kereta kedua atau kereta ketiga yang digunakan untuk ulang alik kerja dan di dalam bandar, di mana ianya saya rasa akan menawarkan satu pengalaman yang sangat berbeza, dan mungkin pengalaman pemilikan berbeza, pengalaman penyelenggaraan juga berbeza, dan mungkin terdapat kelebihan-kelebihan dari segi kos dalam area-area tersebut. Okey, sampai situ saja video saya kali ini. Kalau suka, tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan, dan kalau boleh tekan butang subscribe dan juga butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Okey, sebelum saya belah, saya nak cerita sikit tentang short one lah on pergi ke Kota Baru dan Kuala Terengganu. Pergi ke Kota Baru tu, saya start dengan 80% di Kuala Lumpur, berhenti charge di Gambang. Ingat dah berhenti charge setengah jam je, tapi bila dah beli kopi, duduk bersembang, sedar-sedar dah dekat 50 minit, instead of charging sampai 70%, terlajak charge sampai 90%, tak apa, bawa sampai ke Parker. Memang kat situ kena charge juga macam mana pun walaupun dah penuh, because you kena ada dalam 80% charge lah for this car. So kita stop, charge lagi sekali dekat Parker, took another 40 minutes kot untuk charge sampai ke 90%, terlebih jugalah sebagai extra sikit, dan kemudian kita bawa macam normal sampai ke Kota Baru. Turun daripada Kota Baru, kita ikut jalan pantai sampai ke Kuala Terengganu. Di situ kereta exhibit very good energy efficiency, kita dapat dalam 15.4 macam tu kilowatt hour per 100 km, dan kita sampai ke Kuala Terengganu dengan 50% lagi dalam bateri. Dan Kuala Terengganu ada dekat Instep charger, dekat Masjid Instep tu, dekat dengan tempat kuda di Terengganu tu ada. Kemudian dekat Gong Badak punya Maidin pun ada. Di situ charger dia 60 kilowatt and it's quite decent. Lepas tu kita balik daripada Kuala Terengganu, saya terpaksa berhenti di Gambang lah untuk charge. Masa tu bateri pun dah memang dah nak habis dah. Single digit dah start masa tu. Tinggal 10 km ke berapa kilometer je dalam tangki, dalam bateri. Tak apa, kita charge. Bila kita dah charge tu, situ slow sikit, 60 kilowatt. Dan saya tak dapat full lah, 60, dapat 55, 58 macam tu, which is decent lah. And then what happened was, yang saya jadi tak shock kat situ ialah sebab kita baru nak start charge, dah ada kereta datang tunggu. Dan saya memang kena tunggu sampai saya dapat 80 lebih persen lah, sebab nak sampai KL tu, supaya selesa. Kita kereta penuh masa tu. So penyudahnya saya kena duduk sejak kereta kedua tu sampai. Dia kena tunggu saya lebih kurang 40 minit. Dan saya sendiri masa tu charge kat sejam lebih sikit lah, sejam 2 minit, sejam 5 minit macam tu. So saya bayangkan dia tunggu saya 40 minit, kemudian dia kena charge pula kereta dia dalam another 40 minutes to 1 hour. Kesian lah kat dia, sebab kereta dia laju macam mana pun boleh terima charge. Charger tu tetap hanya 60 kWh. Saya terlupa yang dekat Teknologi Park di Gambang tu ada charger yang tu lebih laju. Cuma yang situ tak ada fasiliti apa sangat lah. Dia hanya ada charger, tu ada toilet mungkin kat situ, dan that's about it. So Gambang I think on the highway lah. Mungkin charge point operator kena consider macam mana nak buat. Tapi saya tak tahu kalau ada masalah power supply ke apakah. But that is something yang saya rasa perlu diusahakan. Okay, sampai tu je, bye. Kita duduk sini charge 50 minit. Sembang 50 minit dapat sampai 90% dekat Jentari ni. Dapat tadi peak dalam 82-83 kilowatt lah dia charge. So that's really nice. And RM1.50. So tadi dia charge RM90, dapat dalam ni lah, almost penuh lah tadi kita dapat. Okay, kita dekat Parker, TNB Electron northbound, dapat 95%, 307 km. According to Google, kita ada 250 km lagi nak sampai Kota Baru. Tapi kereta ni agak tak energy efficient, pakai 19 lebih 20. So let's see apa yang dia akan bagi. Sebab ni sekarang kita buat on dynamic punya range.
So dia akan bergerak-gerak lah. So hopefully we will make it with sufficiently comfortable margin sampai ke Kota Baru. Omoda E5, that's what we're driving.